Assalamualaikum dan kembali bertemu MHI Malaysia hari ini dan saya Fitri Yahya. Saya Hazrina Kasim memulakan siaran di hari Khamis 27 Julai 2023. Bakal membawakan pelbagai pengisian yang sangat menarik hari ini dan pastinya juga kami nak bawakan sesuatu yang saya percaya menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Okey, nanti akan kongsikan apa yang termuat untuk anda tentang inspirasi dan kejayaan yang luar biasa di sebalik suara yang mengagumkan. Dan jangan lupa hari ini kita di 9 Muharram dan 27 hari bulan Julai. Semoga ada perancangan yang baik sebab kita masuk dalam lingkungan Mal Hijrah yang begitu bermakna dan mungkin ramai yang berpuasa hari ini dan juga esok untuk menyambut keberkahan bulan Muharram yang begitu mulia. Dan bersama sama kena jaga kesihatan dan juga kita kalau keluar rumah je kena mendambakan keafiatan. Rina, macam mana kalau keluar Kuala Lumpur ni, nampak tak pelbagai itulah sensitiviti untuk melihat apa tanda ke arahan ke daripada pihak berkuasa? Oh, ini awak menyentuh tentang jalan raya. Saya percaya dalam kalangan kita ni yang ramai sebenarnya merupakan pengguna jalan raya, kadang-kadang kita ada sikap untuk ambil sambil lewa. Kita tahu bahawa setiap mereka yang memiliki lesen memandu ni kena tahulah tentang tanda isyarat di jalan raya dan sebagainya. Tetapi sejauh mana anda sebenarnya mempunyai tabiat ataupun sikap yang sangat positif mengikut segala peraturan yang ditetapkan? Dan hari ini kalau anda orang nampak anda, orang akan berhenti. Nampak berhenti? Sebab apa tu ke? Ini lintasan. Anda juga boleh menjadi duta untuk menggambarkan. Awak ada je ya, Fitri. Kena berhenti di jalan dan juga berhenti kerana keampuhan suara yang menggoncang persada dunia bila mana Malaysia melalui kumpulan jenis seni suara menang dalam pertandingan World Choir Games di Korea Selatan. Kita bakal bawakan aspirasi dan juga kejayaan mereka seketika nanti, tapi sebelum tu kita nak belanjalah sikit. Persembahan daripada sebilangan kumpulan ini yang bakal mendendangkan lagu apa, Fitri? Lagu Indigo. Silakan. Jelas tak serupa, jangan ganggu aku. Sudahlah berframa, aku tak ada masa. Meski malam dan tumpah, kau tak mampu isiku. Lebih baik diam saja dari buat onar. Sakit dalam hati terus dicari. Just say what you want for the sake of it. Aiming for the stars. People come and go. You're going down, 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 down. Who's really go? People come and go. Going down, down, down. Hampir pernah aku cuba untuk mengalah, tapi tidak semu. Nah yang kau sangka pernah lelah. Aku takkan sesekali putus asa kerana dirimu. Percayakanku. There goes your indigo, indigo goes down. You're going down, down, down. There goes your indigo, indigo goes down. You're going down, 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 down. Aku dan kau tak sama, so don't you try come close. Kita jelas tak serupa, jangan ganggu aku. Lebih baik diam saja dari buat onar. Sakit dalam hati terus dicari. Say what you want for the sake of it. High up in the sky. Aiming for
putus asa karena diriku percaya. Hampir pernah aku coba menolak tapi tidak hasil. Dan yang engkau sangka adalah aku takkan sesekali putus asa karena diriku percaya. Oh, kita lihat. hebat. Pemenang pingat emas bagi kategori folklore di pertandingan choir World Choir Games di Gangnam. Gangnam di Korea Selatan. Okey, ini kita nak bawakan antara orang paling penting selaku vocal master dan juga konduktor persembahan, Datuk Syafina Selamat. Siapa tak kenal. Terima kasih bersama kami dan juga tahniah untuk semuanya. Tadi ingat remaja tadi. Itulah, ingat geng tadi, Remaja. genggawan. Lebih kurang. Okey, Datuk betul-betul mengabadikan diri untuk seni suara kan? Dan juga masa lebih kurang bagaimana begitu kepuasan sebenarnya bila membawa ke pentas antarabangsa. Bukan pertama kali kan? Banyak kali. Jadi macam mana? Tapi untuk pertandingan ini kali pertama. Kali pertama? Anak ni. Oh, okey. Jadi tak macam pernah mana? lagi. Jangkaan memang mendapati sasaran ke atau bagaimana? Sebenarnya kami hanya mencuba nasib saja sebab begitu ramai kumpulan yang menyertai pertandingan ini. Jadi anak-anak ini telah berusaha selama berbulan-bulan. Daripada in fact bulan Januari lah kami dah bermula latihan. Lama, 7 bulan. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh explain sikit, yang kita saksikan tadi adalah kumpulan kecil kerana saya membawa 2 kumpulan ke Gangnam dalam World Choir Games yang ke-12 ini. Ini adalah dalam kategori vocal ensemble, maknanya kumpulan kecil. Ensemble tu kumpulan kecil dan lagi satu kumpulan adalah kumpulan yang lebih besar seramai 33 orang. Ramai. Ya, dan mereka ini memasuki kategori vocal pop ensemble, dan yang tadi yang Fitri sebut tu yang kumpulan yang folklore with accompaniment adalah kumpulan yang lebih besar, 33 orang. Folklore tu dia orang menyanyi lagu-lagu tradisi Malaysia dengan iringan muzik. Ini sedutan antara persembahan. Dan yang praktis sebab ini melibatkan banyak kumpulan dari serata dunia. Jadi mungkin kita nak tahu juga dari segi cabaran. Maklumlah Datuk kata tadi ini kali pertama dengan banyak lagi kumpulan yang bertanding seluruh dunia kan. Bagaimana mungkin cabaran mereka ketika itu? Okey, mungkin saya boleh ceritakan bermula daripada latihan lah, sebab latihan sangat intensif ya, daripada bulan Januari hinggalah ke bulan Julai. Macam biasalah kita tahu macam mana kalau latihan banyak-banyak kepenatannya bagaimana, dengan sakitnya hingga ke hujung-hujung tu ramai pula yang sakit, jadi nak buat latihan sangat susah. Mereka ni pula anak-anak ya, masih belajar pergi ke sekolah, jadi memang kesukarannya dari situlah timingnya ya. Kemudian bila nak pergi tu seperti biasa, bila kita bawa ramai bajet tu pun besar kan, jadi nak kena cari sponsorship. Bila berada di sana nak memastikan anak-anak ni tak takut kan, nak kena sentiasa bagi motivasi supaya mereka ada persembahan. Kalau Datuk Syafina sana memang nampak garang dan tegas lah kan. Jadi untuk pertandingan apatah lagi kan. Ini macam mana mementingkan ketelitian untuk sebuah kualiti tu? Okey. Bila kita nak buat latihan tu, pada saya latihan itu adalah yang paling penting sekali berbanding kalau berada di atas pentas, sebab kadang-kadang kita dah tak boleh kontrol apa yang berlaku di atas pentas dah. Tetapi latihan itu yang paling penting sebab kita kena pastikan kesempurnaan dalam latihan supaya bila mereka berada di atas pentas mereka dah tak takut lagi. Mereka dah, benda tu dah jadi second nature kan, dia tak payah fikir lagi, dah terus perform aja. Baik, kita nak ajak ke sana boleh? Sebab kita nak tahu juga pandangan daripada adik-adik kita ni. Bagaimana mungkin dari segi latihan kan, nak tahu juga Cikgu Syafina ni garang ke tidak. Sebelum tu kita nak perkenalkan diri masing-masing. Boleh datang, tapi kita bawakan 6 gadis yang cantik ni macam orang kata awet Korea pula Mereka ni sebenarnya kecil-kecil, muda-muda lagi. Okey. Boleh kenalkan diri? Kenalkan dulu. Nama saya Alia Damia. Umur? Umur saya 17. 17. Nama saya Erika, saya juga berusia 17 tahun. Erika?
Nama saya Xiao En, saya berumur 17. 17. Nama saya Sarah, saya berumur 15 tahun. 15, okey. Seterusnya. Nama saya Shanshi dan saya umur 18 tapi still muda. Mesti. muda. Confirm muda. Nama saya Mawa dan saya berumur 16 tahun. Okey, semuanya masih lagi belasan tahun. Okey, kita nak tanya dengan Mawa sendiri kan. Bila berada di pentas antarabangsa tu, perasaan tu bagaimana membawa nama Malaysia? Perasaan tu mestilah ada rasa gementar sebab kita buat persembahan di depan juri yang profesional dah level antarabangsa. Tapi pada masa yang sama bagi kami berbaloi lah kami dapat membuat persembahan di pentas yang besar dan setelah berbulan-bulan berlatih memang rasa puas hatilah dapat. Sepanjang latihan kan, pernah tak rasa macam give up, penat semua? Nangis. Adalah juga nangis. Ini like journey-nya. Ya, sejujurnya mestilah ada. Okey. Tapi bila diumumkan pemenangnya, the winner is macam mana? Perasaan. Masa tu melompat menjerit. Kami semua nangis. Menjerit. Kami sudah berlatih a long time already, so it's very touching lah. Oh, kira dah 7 bulan berlatih ya. Itulah. Bagaimana sendiri dari segi ketegasan Cikgu Syafinas? Vocal master. Bagaimana? Semua takut nak cakap. Garang tak? Garang tak? Tak adalah Mestilah garang. strict. Okey. Tetapi if we do our part, then cikgu baik lah. Sebab ini melibatkan nyanyi ni pun ada movement kan. Ya. Apa yang itu susah tak untuk dapatkan tu? Movement tu susah sikit sebab nak synchronise-kan semua orang. So macam banyaklah time kita orang nak kena macam fix ni, fix tu. So Okey. macam itulah. Untuk buat jadi dapatkan chemistry, apa yang dilakukan supaya betul-betul Cikgu bagi us masa untuk like practice sendiri. So we practice antara kita. So kita kena belajar macam mana nak dengar suara balancing semua sendiri tanpa cikgu. Okey, secara langsung hari ini tanpa muzik, boleh tak kita nak dengarkan suara merdu anda setiap seorang? Boleh tak? Belanja. Boleh. Okey. Kita nak mula dengan siapa? Oh, nak nyanyi sikit-sikit. Seorang-seorang. seorang-seorang. Akapela boleh? Kapela boleh. Boleh. Silakan. Kapela ramai-ramai ke apa? Boleh. Ramai lagi senang lah, boleh. Wah, nampak tu. Sambil Okay, siap padi. sebenarnya mungkin saya boleh beritahu mereka ni juga telah memenangi 10th Hong Kong Vocal Open Competition. Baru juga pada bulan Julai yang lalu. Tahniah. Juga mendapat Hebatnya. gold dan silver. Ya. Hebat. Saya rasa sebagai mungkin juga sebagai juri kan, apa kualiti yang juri lihat di sebalik sepanjang mega negara lain? Ya. Mereka ni muda ya, dan untuk mendapatkan kumpulan yang benar-benar solid lah orang kata kan, kebanyakannya mungkin lebih kepada nyanyian, yang kumpulan lain mungkin lebih kepada tarian, tapi mereka ini kiranya macam in a way complete sebab dia menyanyi dan menari juga ya, dengan harmoni ya, jadi dia complete. Okey, dah bersiap? Lagu apa? Okey, ready? Kita orang akan nyanyi lagu Ingin bersama. Killing Me Soft. Okey. Lain kali. Okey. Mula. 1, 2, mula. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Whoa, 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 whoa. Strumming my pain with his fingers, strumming my pain, singing my life with his words, singing my life, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Itu dia persembahan yang hebat. Merebak ulu rumah saya. Datuk, kita ingin nak melihat choir ini menjadi satu yang budaya juga di Malaysia ni. Ya, betul. Macam mana? Bukan hanya untuk golongan tertentu je kan, tapi
mungkin pertandingan lebih diperbanyakkan ke untuk dekat sekolah ke semua? Ya, sebenarnya saya mengharapkan jenis seni choir ni, program ini akan berterusan kerana ianya tentunya satu program yang sangat baik sekali. Ya, on top of that dia sebenarnya free. Untuk mereka-mereka yang berada di Lembah Kelang lah, ya, dan mereka ni bukan hanya diajar untuk menjadi ahli muzik, penyanyi, tapi mereka juga kami terapkan nilai-nilai yang murni supaya mereka faham bagaimana tentang perpaduan, ya, leadership, bekerjasama, ya. So saya mengharapkan agar program ini berterusan dan akan mendapat sokongan yang padu daripada masyarakat Malaysia lah. InsyaAllah. Dan kami doakan semoga ini merupakan bukan kejayaan yang pertama, akan berterusan dan pastinya adik-adik ini juga mempunyai masa depan yang sangat cerah dalam bidang seni muzik. Tak belanja lagu pun Datuk Syafina pagi ni. Saya ni dah ada. Dia punya. Hari ini anak-anak murid belajar. Terima kasih Datuk Syafina dan juga adik-adik semua. Selamat maju jaya. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Okey. Nanti kita nak bersihkan dan kembali nanti nak berkongsi sebalik pematuhan undang-undang di Jalan Raya selepas ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Ini kita nak cerita tentang pematuhan undang-undang dan tanda isyarat jalan raya. Maklumlah baru-baru ini Ketua Polis KL, Datuk Muhammad Syahili telah pun menegaskan bahawa akan diadakan operasi hormat undang-undang jalan raya yang sebenarnya dah pun bermula 1 Julai hingga hujung bulan ini. Kita nak tahu juga bila kita tinggal di Kota Raya ni, Petri, sudah tentu dah ramai dalam kalangan kita semuanya sibuk nak mengejar waktu. Kadang-kadang peraturan jalan raya ni kita leka dan alpa. Ya, dan ditambah dengan pemasangan CCTV, kadang-kadang kita tak pun perasan ya, semua ada tempat tu memang sensitif, ada langgar, mungkin ada akan disaman dan sebagainya. Tapi yang penting bersama tu ialah tentang kesedaran yang utama. Yang pertama tadi kita tengok kadang memang hijau, tetapi bila tengah hijau tu kita rasa dah selamat, rupanya ada orang melintas. Alamak. Dan biar kalau bertembung macam mana kan? Kita bimbang nanti bila orang tak patuhi undang-undang ni akan berlaku kemalangan, kemudian akan berlaku banyak implikasi. Dan kita nak bersama dengan ahli bersekutu keselamatan jalan raya MyROAS, Tengku Ahmad Marwan Tengku Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, ini kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan tabiat dan juga sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Peraturan memang ada, nak patuh ataupun tidak ini bergantung kepada diri masing-masing. Bagaimana mungkin boleh Cik Marwan kongsikan tentang tabiat dan sikap pengguna jalan raya kita? Okey, sebelum tu kita perlu faham kenapa undang-undang dibuatlah. So undang-undang dan peraturan ini dibuat adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan kita juga. Kalau kita berada di jalan raya, dia nak pastikan bukan saja kita yang selamat, tapi orang lain di sekeliling pun selamat juga. Dan selain daripada kita perlu belajar tentang apa itu undang-undang yang terlibat dalam jalan raya, kita perlu juga ada sikap yang baik untuk mematuhinya. Kalau kita belajar saja ataupun kita yang mengajar, tapi mereka masuk ke telinga kanan, keluar kiri, tak guna juga. Okay, baik. Sekarang kita tengok macam ada satu anjakan lah untuk memastikan sikap tu dah lama kita bincangkan. Jadi yang terbaru ni dengan adanya tadi Rena kongsikan tentang Ketua Polis pun nak buat satu macam gerak gempur juga kan. Jadi ini akan menjadi satu lagi perubahan yang baik. Macam mana? Bagus. Saya sangat menyokong usaha pihak polis itu sebab kalau diharapkan kita contohnya di Institut Memandu ataupun di sekolah-sekolah hanya mengajar mereka untuk mematuhi peraturan dan sebagainya, itu tidak berapa mencukupilah. Pihak berkuasa juga perlu mengambil peranan untuk mendidik juga. Selain daripada kalau kita kenal pihak berkuasa ni seolah macam nak menghukum kita saja, mengok kuasa saja, tapi mereka sebenarnya boleh juga memainkan peranan dalam mendidik. Sebab orang yang mendidik itu adalah pihak berkuasa sendiri. Jadi saya rasa masyarakat akan boleh menerima dengan lebih baik. Dan insya-Allah diharapkan sikap-sikap yang negatif tadi boleh diubah menjadi positif juga lah. Sama ada kita berada di jalan raya ataupun di lebuh raya, memang kita tak boleh nafikan banyak sebenarnya peraturan yang diletakkan, papan-papan tanda. Tetapi sejauh mana pemahaman kita setiap tanda isyarat itu. Mungkin Cik Marwan juga boleh kongsikan dari segi kepentingan setiap pengguna jalan raya ini untuk mereka memahami peraturan dan juga tanda isyaratnya. Betul. Papan tanda ni ataupun tanda isyarat di jalan raya fungsinya adalah untuk kita boleh untuk kita menyampaikan maklumat kepada pengguna jalan raya
Dan papan tanda itu juga perlulah jelas dilihat, boleh dilihat. Kalau ada papan tanda tapi terlindung di sebalik pokok pun tak guna juga kan. Betul. Lepas itu papan tanda tersebut perlu difahami dengan jelas oleh orang yang lihatnya. Dan yang paling penting adalah orang yang lihat tu perlu ambil tindakan lah. Bukan lihat tapi tak buat apa-apa pun tak selamat. Bukan hiasan juga. Betul. Kena mematuhi lah. Sebab kadang ada sebabnya. Kadang tengok macam sehinggalah kepada tahap haiwan melintas, kawasan yang bahaya. Kemudian ada kawasan sekolah tu pun kadang tengok ada yang memecut. Betul. Tu lagi isu-isu lain tentang ambulans, keluaran kecemasan ke. Tapi sebelum kita berceloteh dan juga membebel sebab ini melibatkan keselamatan nyawa, ada laporan yang disediakan untuk membantu anda lebih faham tentang topik pada pagi ini. Kita saksikan. Silakan. Isu pemandu kenderaan yang menyalahi undang-undang trafik meningkat hampir saban hari. Lebih 80,000 saman melibatkan pelbagai jenis kesalahan dikeluarkan dalam Ops Hormat Undang-Undang Jalan Raya Polis Kuala Lumpur sejak 3 Julai lalu. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh, daripada jumlah itu, halangan lalu lintas mencatatkan kesalahan tertinggi sebanyak 66,000 saman. Antara operasi yang dilaksanakan ialah operasi parking haram, halangan, berhenti atas lintasan pejalan kaki dan melanggar lampu isyarat. Namun, melalui tinjauan kru MHRD Ibu Kota, rata-ratanya rakyat Malaysia masih lagi mematuhi undang-undang trafik yang ditetapkan. Seperti di Bukit Bintang, kawasan ini penuh dilengkapi papan isyarat trafik lalu lintas, lintasan pejalan kaki pelbagai arah berwarna kuning, zon motosikal dan kamera litar tertutup bertujuan memantau semakan aliran trafik. Walaupun beberapa anggota pihak berkuasa berada di kawasan sekitar, melalui pemerhatian yang dilakukan kami, ada segelintir pemandu yang melanggar peraturan trafik. Antaranya seperti zon khas untuk motosikal di lampu isyarat. Masih ada kenderaan yang cuba mengejar lampu isyarat tetapi gagal membuatkan mereka terpaksa berhenti di dalam zon motosikal. Secara tidak langsung membahayakan penunggang motosikal sehingga ada yang memasuki lintasan pejalan kaki malah lebih daripada itu. Terdapat segelintir penunggang motosikal juga mengambil mudah apabila melanggar laluan sehala. Ada juga yang membuat pusingan U sewaktu lampu isyarat berwarna merah. Antara punca laluan menjadi sesak apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab berhenti di bahu jalan mengganggu laluan parkir bas di perhentian bas. Hal ini menyebabkan pemandu bas terpaksa berhenti di laluan utama untuk mengambil penumpang dan melambatkan aliran trafik. Daripada pemerhatian, masih ada yang melanggar trafik lintasan pejalan kaki dan secara tidak langsung membahayakan orang awam. Segelintir pemandu masih tidak cakna akan papan tanda isyarat dan lampu lalu lintas kerana mengejar trafik untuk kepentingan diri. Mereka tidak sedar dengan tindakan sedemikian mampu meragut nyawa pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Tak pastilah. Itu selalunya kawasan berair. Dilarang meletak kenderaan. Tak silap saya lah kan. Dilarang meletak kenderaan kan. Compound dia tak silap saya dalam 300. Tak tahu. Tanda berhenti, no entry or something like that. Berapa? 100 Oh. Terpaksa terutamanya kalau lambat pergi kerja lah. Tapi kita tengok juga kawasan lah. Kalau tak banyak kereta tu selalunya ni lah. Tapi kalau kawasan sibuk kita tak pernah lah. Takut juga. Kadang-kadang sebab nak laju, kadang-kadang sebab jalan tu lagi convenient. Untuk menjimatkan masa dia bila nak kejar masa. Setiap individu yang tak bertanggungjawab lah. Tapi dari segi compound pun memang sudah ada compound yang dikenakan. Tapi tak semua tak. Kalau kita perhati tak semua. Setiap traffic light itu ada compound yang dikenakan. So sebab tu masih ada orang yang boleh melanggar sesuka hati lah. Realitinya, pihak berkuasa tetap mengambil tindakan kepada pemandu yang meletakkan kenderaan di bahu jalan yang mempunyai 2 garisan kuning dan kompaun dikenakan serta-merta apabila disabitkan kesalahan. Setiap papan tanda isyarat yang terdapat di jalan raya bukanlah sekadar diletakkan, dibaca dan dilihat tetapi perlu dipatuhi.
Setiap tanda isyarat itu pula mempunyai maksud keselamatan tertentu. Jangan mengambil mudah dengan melanggar pelbagai undang-undang jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, segala peraturan yang ditetapkan adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Okey, itu dia. Masih lagi dengan lintasan zebra. Okey, baik. Jadi itu tinjauan yang dibuat. Jadi itulah dia. Kalau kita ajak orang tanpa kedai, mungkin yang datang tu takut tak ramai kan. Jadi apa yang paling berkesan tegur rasa supaya kebersamaan itu ada. Kadang setengah pihak memang beria, tapi setengah pihak ni tak peduli. Sedangkan ini melibatkan satu angkatan yang besar, ramai yang gunakan jalan raya pada setiap hari. Tengku macam mana? Okey. Untuk saya kurang jelas yang mula-mula tadi. Itulah untuk bersama-sama lah. Kadang kita nak buat kempen, takut ya tak semua terlibat kan. Okay. Jadi yang paling praktikal macam mana rasanya? Okey, mungkin pihak berkuasa boleh gunakan media sosial. Facebook, YouTube dan sebagainya. Sebab kebanyakan orang kita sekarang ni banyak luangkan masa melalui telefon lah. Kalau kita nak jemput mereka datang ke sesuatu acara itu, mungkin agak sukar lah. Dan selain daripada itu, mungkin pihak berkuasa juga boleh minta sekolah bantu menyampaikan maklumat tersebut kepada murid-murid sekolah. Sebab kita lihat ramai juga kanak-kanak sekolah ataupun pelajar sekolah yang menunggang motor di jalan raya yang tidak mematuhi peraturan juga. Dan dari segi pendidikan, bagi saya sebenarnya kita perlu mula dari usia yang muda lah. Dan untuk orang yang dewasa ni mungkin agak liat sikit. Mungkin pihak majikan sendiri pun boleh main peranan untuk melakukan kursus-kursus ataupun macam workshop untuk menerangkan tentang itu. Apa yang kita saksikan sebentar tadi merupakan satu tinjauan yang dilakukan di Bandaraya Kuala Lumpur sendiri. Kita melihat ada yang mengikut peraturan, namun ada juga yang leka mengambil kesempatan semata-mata nak kejar waktu, nak kejar masa, nak cepat dan sebagainya. Kita melihat apa yang dilaksanakan oleh PDRM ketika ini tentang yang dinamakan Operasi Hormat Undang-Undang. Sebut tentang hormat ini, kita sebagai pengguna jalan raya, sejauh mana kita nak memainkan peranan tu untuk kita benar-benar faham perkataan hormat undang-undang itu sendiri. Cik Marwan mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana sebenarnya untuk kita terapkan bukan sahaja peranan PDRM, peranan majikan atau pihak sekolah, tetapi nak bermula daripada diri sendiri untuk kita hormat undang-undang. Betul, saya sangat setuju tu. Undang-undang kita yang sedia ada dah cukup cantik lah. Semua dah lengkap. Tapi berbalik kepada diri kita sendiri. Adakah kita betul-betul nak patuhi dia, nak hormat dia dan sebagainya. So, saya tengok masalah kita adalah kurangnya kesedaran tentang kenapa perlunya kita mematuhi peraturan itu dalam diri masyarakat kita lah. Mereka perlu disedarkan, diberi kesedaran bahawa jika kita melanggar sesuatu peraturan yang mana boleh menyebabkan kemalangan kepada orang lain, kesan kepada orang lain tu ataupun diri kita sendiri pun kesan buruk itu jika kita tidak mematuhi macam dalam gambar kita tengok tadi. Jika berlaku kemalangan, kita kena bayangkan apa jadi kepada keluarga mangsa yang sudah terbunuh, anak-anaknya dan sebagainya disebabkan kecuaian kita sendiri. So kesedaran itu sangat penting dalam diri. Itu yang boleh menyebabkan kita akan mematuhi, menghormati undang-undang atau tidaklah. Itu pada pandangan saya. Termasuk itulah analisis kesahan yang perlu dipamarkan. Contohnya macam tempat ni tak boleh U-turn, tapi buat juga ya. Menyebabkan mungkin ada nanti bertembung kenderaan lain pula. Jadi saya rasa perlu ada penyebaran lah kesalahan yang ada itu. Kadang orang memang dah terbiasa tak boleh buat, tapi dah sebabkan biasa dia pun dah terbiasakan. Jadi macam mana ruang apa lagi yang kita ada? Mungkin ketegasan perlu tak untuk dalam kes ini? Okey, pendidikan tu sangat penting lah. Pendidikan, kesedaran dan sebagainya. Tapi selain daripada kita memberi pendidikan, penguatkuasaan peraturan undang-undang juga sangat penting lah. Sebab dia seolah-olah macam perumpamaan kita pergi sekolah. Cikgu ataupun cikgu sekolah, guru besar dah beritahu jika anda ditangkap merokok di sini, di sekolah, anda akan didenda oleh guru disiplin. Tapi jika pengawas sekolah, guru disiplin tidak meronda, tidak memerhati, tak mencari kan,
So saya rasa rasa untuk takut itu terhadap peraturan undang-undang tu akan kurang. The fear of getting caught, rasa ketakutan untuk ditangkap itu akan kurang. So sebab itu saya mohon pihak berkuasa tingkatkan lagi penguatkuasaan supaya rasa ketakutan itu, the fear of getting caught itu lebih tinggi. Kita lihat dalam bandar tadi pun walaupun kamera bersepah tapi still masih ada orang yang langgar peraturan. Sebab mungkin bagi mereka tak ada orang peduli sangatlah dan sebagainya. Biarpun ada penguatkuasaan yang mana ketika ini sedang dijalankan di ibu negara, tetapi berapa ramai mungkin dalam kalangan kita yang ambil peduli setiap peraturan ataupun tanda isyarat. Kita tahu ada tanda isyarat tetapi kita faham tak apa maksud dia. Itu juga merupakan salah satu ilmu yang perlu dipelajari oleh kita semua. Kalau mungkin tak boleh letak kenderaan di sini kan, tapi buat juga. Kadang-kadang kita hanya ingat benda tu waktu kita ambil lesen memandu. Sekarang kita mungkin abaikan dia sebab kita rasa selagi kita patuh lampu isyarat, tanda-tanda lain tu mungkin tak sepenting apa yang kita faham. Betul. Bagaimana? So masyarakat kena faham yang tanda isyarat ini sebenarnya bukan untuk pemandu sahaja. Papan tanda itu juga terpakai untuk semua golongan pengguna jalan raya, termasuklah berjalan kaki, penunggang basikal dan sebagainya. So memang betul kebanyakan kita yang ada lesen memandu ni kita hanya hafal, kita hanya ingat sebab nak ambil lesen memandu saja. Dan mengikut kajian kita, apabila anda dah tamat memandu pun, selepas tamat latihan pun kalau kita tanya lagi sekali mereka dah lupa dah pun. So apa lagi kita yang dah berpuluh tahun memandu dia kan. So mungkin kita perlu galakkan mereka belajar semula. Sekarang dah ada buku secara online dah pun peraturan undang-undang supaya mereka dapat refresh, ingat balik apa yang mereka dah lupa tadi. Kalau kita tengok refresh itu penting untuk kaji semula. Dan ada komen daripada rakan kita di Facebook yang nak beri saranan ataupun pendapat, kita membaca. Dari Norzaidi Ismail, katanya penguatkuasaan yang amat lemah membuatkan orang ramai tak cakna tentang undang-undang. Penguatkuasaan patut tegas dalam penguatkuasaan, bukan saman tapi nasihat dulu baru disaman. Ataupun tak makan saman, macam mana isu perkara yang kita alami sekarang ni? Saya setuju tu. Itu antara fakta yang patut kita terima lah, walaupun agak pahit juga untuk terima. Penguatkuasaan kita bagi pandangan saya agak kurang tegas. Mungkin kalau kita nak terus tegas, mungkin masyarakat akan melenting juga. Mungkin pihak polis boleh buat cara seperti contoh, jika pesalah tersebut ditangkap buat pertama kali dan rekodnya maklumat dia ambil, dan semasa dibuat pertama kali punya kesalahan tu kita beri nasihat, tolong jangan ulang, ini maksud papan tanda dan sebagainya, dan kita beri amaran jika anda ditangkap kali kedua anda akan terus disaman, tak perlu cakap banyak lagi dah. Saya rasa itu pun satu langkah yang mungkin kita boleh cubalah. Kalau kita terus tangkap dan saman, mungkin orang tak berapa puas hati sebab dia sendiri pun mungkin dah lupa tentang maklumat. Kita mungkin dapat dekati kawasan-kawasan yang kritikal lah. Kadang tempat tu memang payah untuk parking, tempat kawasan sekolah, kawasan hospital yang mungkin memang menjadi tumpuan kawasan-kawasan komersial ini. Jadi rasanya macam mana sebab setengah orang dia rasa marah kerana diletak kenderaan tiba-tiba hilang sebab dah kena tarik, kena angkut kan. Jadi macam mana? Itukah mungkin pada waktunya memang betul-betul kena tegas supaya menjadi peringatan untuk orang yang lain. Betul. Itu tujuan penguatkuasaan, tujuan tindakan diambil adalah untuk memberi peringatan kepada yang diambil tindakan tadi supaya next time lain kali dia takkan buat benda yang sama. Sama juga dengan contoh saman. Jika kita disaman RM300 contohnya, dan saman itu pula tak boleh diskaun. So nilai RM300 bagi kebanyakan orang mungkin agak banyak juga. Dan dia akan rasa serik lah untuk buat lagi kesalahan itu. So itu salah satu cara yang berkesan bagi saya. So sebolehnya lah diskaun, kalau saman kalau boleh lah, jangan diberi diskaun. Sebab itu seolah-olah memberi satu isyarat bahawa yang kesalahan ini boleh ditolak ansur pula. So itu pandangan saya. Bagaimana mungkin bila kita sentuh tentang hormat undang-undang ini, bagaimana kita boleh jadikan ia satu budaya dalam diri setiap pengguna jalan raya? Kita nak membudayakan ia agar ia menjadi satu amalan yang tak perlu dah kita ingatkan tapi dah tersemat di dada. Betul.
itu berkenaan dengan sikap lah. Jika sikap kita positif, kita ada kesedaran tentang pentingnya mematuhi peraturan dan sebagainya, mungkin kita sendiri akan menghormati peraturan undang-undang itulah. Tapi kita sebagai individu bermacam-macam jenis perangai. Sebab itu bukan kebanyakan orang, bukan semua orang yang akan menerima nasihat kita dan berubah secara peribadi. So untuk orang yang pesalah tegar ni contohnya, dari situlah kita perlukan undang-undang yang lebih tegas. Baik. Supaya sikap berubah. Baik. Ia juga sebenarnya mengingatkan diri kita lah. Kadang-kadang kita ni lupa juga. Betul, bukan semua papan tanda kita boleh ingat. Ada kita jarang, yang biasa tengok, yang jarang-jarang. Contohlah, penerbit ada penerbit nak cuba katanya tanda isyarat ini. Mungkin kawasan ni kan? Kawasan permainan. Oh, betul Pada permainan, betul pada permainan. Okey. Kalau di luar negara lagi pelik-pelik kita tengok kan? Betul. Sesuai dengan situasi negara. Mereka. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Tengku Ahmad Marwan Tengku Mahmud selaku ahli bersekutu keselamatan Jalan Raya Mairos berkongsi tentang kita bagaimana perlu ada tabiat dan juga sikap yang lebih positif sebagai pengguna jalan raya agar kita dapat budayakan untuk hormat undang-undang. Sampai kita juga kena prihatin sebab ada orang yang berlembu tapi dia lepas macam tu je, tak ada apa tanda yang sesuai, nanti kembangan banyak dah viral kan video berkenaan langgar lembu, langgar binatang sayang sebab ia melibatkan tentang ekosistem dan juga alam sekitar. Betul. Nanti kita nak terus menjengah ruang untuk kita berbakti dan juga berpahala di Muharram yang berkah ini. Selepas ini. Terima kasih. Baik, kembali di Malaysia kita nak meneroka peluang Muharram yang berkah ini. Kita berbakti sebanyak mungkin, apatah lagi untuk membina rumah-rumah yang penting untuk kita beribadah dan juga sahabnya mengalir sampai syurga insya-Allah. Peluang berwakaf pembinaan Surau Al-Muqarrabin di Alam Suria Bandar Puncak Alam. Sinak bersama dengan Duta Khas Pembinaan bagi projek ini, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin muda ya. Membawa cahaya. Amin. Sebagai perantara suci Ustaz. Baik, kita dapat latarkannya Ustaz, dapat diceritakan tentang pembinaan Surau Al-Muqarrabin Alam Suria di Bandar Puncak Alam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ta'ala. Tuan-tuan, pertama-tama kali saya sampai ke surau ni, saya Allahumma salli Muhammad, saya tertakjub, bukan takjub macam mana. Surau yang duduk dalam khemah-khemah putih dan rasa macam dekat Mina. Dia terpaksa disebabkan oleh Said Muhammad proses pembangunan yang sedang berjalan. Jadi surau itu dan beberapa lama dah, beberapa tahun sebelum tu mereka hanya solat di dalam khemah-khemah putih yang subhanallah yang bayangan saya seperti duduk dalam khemah di Arafah ataupun di Mina. Subhanallah. Dan ini adalah usaha yang dilakukan oleh pihak Allah bersemat yang apa dipanggil yang nak berusaha untuk membangunkan Surau Al-Muqarrabin ini, sebab surau di Taman Alam Suria fasa 5 ini dia ada 7 fasa perumahan yang duduk dekat dalam tu, dan penduduknya telah pun mencecah sebanyak 10,000 penduduk. Yang ada hanya satu surau saja. Satu surau saja dekat fasa 5A2, sedangkan 5A3, 5A5, 5A6, 5A7 dah pun mencecah 10,000 jumlah sebagainya. Jadi dia perlu untuk bina satu lagi surau Salih Alaihi Muhammad untuk menampung jumlah penduduk yang makin bertambah daripada masa ke semasa. Tambah-tambah bila masuk time Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Adha, program-program keagamaan memang sangat-sangat pack. Bayangkan 10,000 orang nak kompres dalam satu surau saja yang sedia ada. Maka mereka sediakan satu kemah. Ada 4 kemah yang disediakan. Nampak kemah tu? Itulah kemah surau sekarang ni yang telah digunakan beberapa tahun. Raya puasa dekat situ, raya haji dekat situ, sembahyang tarawih dekat situ. Memang pack sangat. Jadi alhamdulillah kita sedang bangunkan sebuah surau yang sangat istimewa, yang sangat selesa, dan insya-Allah mampu untuk menampung sejumlah 1,500 jemaah pada satu masa insya-Allah. Dan besarlah harapan kami supaya kita dapat sama-sama dengan pihak Surau Al-Muqarrabin untuk kita menyiapkan dan melunaskan semua tuntutan
sambutan fardu kifayah kepada seluruh jemaah yang duduk di tempat itu untuk solat berjemaah insya-Allah. Jadi macam mana Ustaz perkembangan kutipannya? Kita mengharapkan dia dengan adanya semangat Muharram ni dapat terus berbakti, infakkannya untuk diri kita tapi juga untuk orang tua. Mungkin dapat ceritakan perkembangan kutipan? Betul, subhanallah, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih bagi pihak Surau Al-Muqarrabin kepada semua yang telah bersama-sama dengan kami semenjak daripada awal kita membantu untuk membangunkan ni, dan alhamdulillah tuan-tuan, semenjak daripada awal kita berjaya untuk mengutip sebanyak 2.14 juta daripada target keseluruhan kita sejumlah 2.45 juta. So lebih kurang ada lagi 900 lebih ribu saja lagi untuk kita sama-sama capai. Dan tuan-tuan sekalian, walaupun nampaknya besar, jumlah ni besar lagi sebenarnya. 900 ribu ni bukan jumlah sedikit, tapi saya yakin berkat daripada kita dapat buat bersama-sama. Duit tu ada. Di mana duit tu? Dalam poket tuan-tuan sama-sama. InsyaAllah kita keluarkan dan kita beri infak. Dan kita nak mengambil kesempatan berada dalam bulan Muharram ni. Bulan Muharram ini salah satu daripada bulan haram. Bulan yang Nabi SAW, yang Allah sebut dalam Quran, yang ulama mufassirin menyebutkan bahawa setiap amalan yang kita lakukan dalam bulan-bulan haram ini akan dipandang besar di sisi Allah SWT. Sebab tu di antara amalan-amalan yang perlu kita perbanyakkan dalam bulan Muharram selain daripada berpuasa, memang special puasa dalam bulan haram. Nabi SAW sebut tentang puasa yang lebih baik yang selepas daripada puasa fardu yang di bulan Ramadan, iaitu puasa dalam bulan Allah, iaitu Muharram. Selain daripada itu, apa saja bentuk kebaikan? Salah satunya ialah kita memberikan sumbangan ataupun infak ataupun wakaf. Yang kita nak buat ni pula bukan calang-calang, kita nak buat surau, kita nak buat tempat solat, musalla, tempat orang bersujud kepada Allah SWT. Dan bayangkan bangunan yang nak kita bangunkan ini bukan sekadar tempat solat, tetapi di sini kita akan adakan pengajian ilmu. Kita akan sediakan, Allahumma salli alaihi, tempat-tempat sebagai tempat penyatuan kegiatan agama untuk masyarakat ini, dan ada gotong royongnya, ada tempat solat sebagainya. Maka tuan-tuan, Allah SWT ambil peluang ni elok-elok, jangan lepaskan peluang ini. Macam disebutkan oleh Ustaz Muhammad tadi, kita nak buat kali ini mungkin kita boleh buat untuk ibu dan ayah kita. Inilah waktunya kita tengok kalau ada ibu ayah kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, yang masih hidup boleh telefon dia. Kata tadi nampak Ustaz Jafri dekat TV duk kempen untuk buat surau Al-Muqarrabin. Maka boleh tak hari ini saya nak buat wakaf ini untuk ayah. Dan besar hatinya kita nak balas sikit jasanya walaupun tak mampu untuk kita balas seluruhnya. Tuan-tuan, ada nombor akaun yang tertera, ada QR code, ada nombor telefon kalau tuan-tuan ingin dapatkan maklumat. Cuma pesan saya, jangan lepaskan peluang ini, jangan biarkan dia berlalu sahaja. Ambil peluang ini sungguh-sungguh. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan mengangkat tuan-tuan sekalian, sebab Nabi SAW menyebutkan tentang barang siapa membina satu rumah, satu masjid walaupun sebesar sarang burung, Allah akan bina untuknya satu rumah dalam syurga insya-Allah. Itu dia janji Allah yang pasti memberikan motivasi untuk kita dalam beribadah juga berinfak untuk membina sebuah surau di puncak alam. Moga kita sampai ke puncak syurgawi nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Jafri Bawakamudi, Duta Khas untuk pembinaan Surau Al-Muqarrabin di puncak alam. Semoga memberikan sinar lebih kuat dakwah dan kebaikan dapat disebarkan di kawasan berkenaan dan juga di seantero Malaysia umumnya insya-Allah. Dan nanti kita akan bersama di MHI. Jangan lupa untuk saksikan MHI di Twitter juga secara langsung ditonton untuk memastikan kita dapatkan ilmu yang terbaik sepanjang hari. Terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Berhenti ketika melihat isyarat ini, kami ada satu yang penting. Masih lagi anda di MHI nak berkongsi di sebalik paparan dunia. Okey, ini menyentuh tentang penduduk yang gempar melihat puluhan ikan paus mati terdampar. Saya percaya ini di Australia dan pastinya ianya bukan sahaja memberi kejutan kepada seluruh rakyat di Australia tetapi juga di seluruh dunia melihatkan situasi yang berlaku ketika ini. Bimbang kalau ada indikator yang telah macam-macam. Contohnya macam komen di sini, apa maksud di sebalik dalam laut? Mengapa dan kenapa? Apa maksud kejadian itu dan mengapa terjadi? Apa Allah nak tunjukkan untuk kita umat akhir zaman? Juga perlu direnungkanlah dalam konteks kita fahami saintifik dan juga dari segi bahasa cinta ilahi kepada manusia. Baik, itu di Australia. Kami juga nak bawakan rangkuman tentang berita di luar negara. Anda saksikan. Tayangan filem Barbie yang menemui penonton di pawagam sejak 21 Julai lalu mencipta fenomena selepas mewujudkan tren merah jambu di seluruh dunia.
Kebanyakan individu yang hadir bagi menonton filem lakonan Margot Robbie dan Ryan Gosling ini akan mengenakan pakaian mengikut tema dengan kod warna merah jambu. Lebih istimewa, sebuah kafe di Malibu, California turut menawarkan pengalaman seolah berada di rumah idaman Barbie kepada pelanggan. Tidak lari dari kontroversi, filem blockbuster ini diharamkan di Vietnam kerana salah satu babak yang memaparkan garisan putus-putus seperti peta Laut Cina Selatan. Vietnam yang mempunyai tuntutan wilayah di Laut Cina Selatan menganggap babak tersebut sebagai kandungan yang mencabuli kedaulatannya. Namun Warner Brothers mendakwa peta itu hanyalah seperti lukisan krayon kanak-kanak dan tiada kaitan dengan sebarang kenyataan politik. Laman web jaringan media sosial Twitter melancarkan logo baharunya pada Isnin lalu yang memaparkan imej X putih berlatar belakangkan warna hitam. Menurut pemilik syarikat Elon Musk, langkah ini bertepatan dengan rancangan penjenamaan semula platform media sosial tersebut kepada orang ramai. Beliau turut mengubah gambar profilnya kepada logo baru yang disifatkan sebagai sebuah dekorasi seni minimalis. Untuk rekod, jenama Twitter yang diasaskan pada tahun 2006 diambil daripada idea bunyi cicipan burung serta mempunyai lebih 368 juta pengguna di seluruh dunia. Jabatan Biodiversity, Pemeliharaan dan Daya Tarikan (DBCA) di Western Australia menerima laporan sekumpulan besar ikan paus bersirip panjang berkumpul kira-kira 150 meter dari pantai Cheney Selasa lalu. Kaki tangan berpengalaman dari DBCA termasuk doktor haiwan dari Zoo Perth dan pakar fauna marin ditugaskan bagi memantau keadaan semua ikan paus dengan bantuan peralatan khusus termasuk kapal dan baju selam. Sehingga semalam, sebanyak 51 ekor ikan paus disahkan mati terdampar selepas dihanyutkan ke pantai di barat daya negeri itu. Tidak berputus asa, kaki tangan Perkhidmatan Taman dan Hidupan Liar Australia dengan kerjasama beberapa sukarelawan berdaftar dan organisasi lain cuba untuk menyelamatkan baki 46 ikan paus yang masih hidup dan membawanya ke kawasan perairan yang lebih dalam. Baik, itu rangkuman luar negara. Kita terus nak saksikan antara tajuk-tajuk akhbar pagi ini. Di harian Metro, 3 sekeluarga maut kereta terbabas, saya mahu pergi jauh. Raja Hussein Raja Abdullah, 60 tahun tidak menyangka kata-kata isterinya Noreha Muhammad, 53 yang memberitahu mahu pergi ke tempat lebih jauh menjadi petanda wanita itu akan pergi selamanya apabila dia maut dalam naas jalan raya bersama anak dan cucu mereka. Itu kisah yang menyayat hati. Okay, baik, kalau di berita harian, kalau berhadapan ini tentang di sebalik politik, Maharaja Tangan Gaib atau calon pemilihan calon DAP Pulau Pinang, ada tangan gaib di belakang DAP Pulau Pinang yang mengatur senarai calon. Tanda kuasa pemilihan calon yang kononnya dianggotai wakil DAP negeri, pusat tidak seperti berfungsi kerana hanya menurut kata orang tertentu. Ini mungkin demam di sebalik pilihan raya negeri akan berlangsung. Panas, bahang tidak semakin terasa. Okay. Baik, terusnya kami nak wawarkan sesuatu istimewa kalau kita lihat di hadapan kita ini. Ini sebenarnya sempena Hari Kari Malaysia Babas. Mai pakat ramai-ramai kunjungi booth Babas di Karnival Jom Heboh Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas bermula 28 hingga 30 Julai ini di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Tawaran menarik serta hadiah menanti hampa di booth Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas percuma. Sempena Hari Kari Malaysia Babas di Karnival Jom Heboh Babas. Jumpa anda di sana. Itu dia, Hari Kari Malaysia Babas di Karnival Jom Heboh. Minggu ini ada main-main ramai ke Penang? Penang, Stadium Batu Kawan. Baik, tiba senyap. Ada lagu Jom Heboh. Kita nak wawarkan juga ni nak meraihkan ulang tahun ke-20 Karnival Jom Heboh yang direncahkan oleh Babas di Batu Kawan Pulau Pinang. Anda boleh bertemu dengan selebriti studio tonton drama sangat. Kita ada Nazim Osman Bel Ngasri, juara kita. Dan juga Nabila Razali serta maskot-maskot kami. Saksikan pertandingan bola ataupun boria, pertandingan pakaian beragam. Dan ikuti aktiviti yang menarik
seperti bola sepak jalanan, ada hadiah percuma untuk semua. Karnival Jom Heboh Babas ke-28 hingga 30 Julai. Okey, untuk anda raikan seksi keluarga. Esok kami kembali lagi dalam topik soal wang. Ini kita nak menyentuh tentang pendapatan pencen. Bagaimana kita nak memanfaatkan. Kena ada perancangan untuk kewangan yang berkualiti. Okay. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua penonton Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk berpuasa, memoga berkah hidup kita. InsyaAllah. Kena ada perancangan untuk kewangan yang berkualiti. Okay. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua penonton Malaysia. Jumpa lagi.